Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua hari ni? Okey, untuk Maths tingkatan 4 hari ni, kita masih lagi dalam bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, minggu lepas kita dah belajar apa itu rangkaian dalam teori graf. Kita dah belajar, dah ingat balik. Yang kita dah belajar bucu, tepi, darjah. Macam mana bucu, macam mana tepi, macam mana darjah. Ingat lagi tak? Okey. Boleh buat ulang kaji balik lah. Okey, untuk minggu ni muka surat 135 buku teks. Okey, kita akan belajar membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, apa beza? Macam mana graf terarah? Macam mana graf tak terarah? Okey, kemudian kita akan belajar graf pemberat dengan graf tak pemberat. Okey, graf pemberat tu macam mana? Graf tak pemberat tu macam mana? Okey? Okey, jadi mula-mula kita tengok dulu apa itu graf terarah. Okey, graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Ada tanda anak panah. Okey, graf biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran suatu proses, peta jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Okey. Boleh tengok rajah 1. Okey, rajah 1 menunjukkan suatu graf mudah dan terarah. Okey, graf tu graf mudah dan terarah. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa okey, yang A kita tengok. Bagi tepi AB, okey, bagi tepi A ke B, okey, tepi A ke B, bucu A ialah bucu awal. Kenapa bucu awal? Sebab daripada A ke B, kita start A pergi ke B. Jadi A ni bucu awal. Pergi ke B, jadi B akan jadi bucu akhir. Okey, bagi tepi BC pula, B kepada C. Okey, B kepada C. C ni adalah bucu awal. C pergi kepada B. Jadi B akan jadi bucu akhir. Okey, semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Alright, kemudian tengok yang ni pula, rajah 2. Okey, rajah 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa okey, kita tengok E4. E4. Okey, E4 daripada P pergi kepada R. Okey, jadi P adalah bucu awal, R adalah bucu akhir. Okey, E5. E5, R ialah bucu awal, P ialah bucu akhir. Okey, macam mana pula kalau dengan gelung? Gelung E2. Okey, Q ialah bucu awal dan bucu akhir kerana E2 merupakan sebuah gelung. Okey, sekarang kita dah tahu graf terarah tu macam mana. Okey, kita tengok graf tak terarah. Graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey, dia lukis tanpa ada anak panah. Maksudnya graf tu tak terarah. Lukis tanpa ada anak panah. Okey, jom kita tengok beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey. Jenis graf, dua-dua jenis graf tu adalah graf mudah. Okey, graf tak terarah ada bucu A, B, C dan D. Okey, tepi kita ada A, B,
ada AC, ada BC, ada CD. Jadi penulisan kedudukan pasangan bucu adalah bebas. Kedua-dua pasangan bucu AB atau BA boleh mewakili tepi AB. Maksudnya tak kisah kita nak sebut AB boleh, kita nak sebut BA pun boleh. Sebab dia tidak terarah. Tak ada tanda anak panah. Okey, macam mana nak kira darjah? Okey, kita tengok darjah untuk bucu A. Okey, bucu A kita boleh ada dua darjah lah. Satu pergi AB. Satu boleh pergi AC. Jadi bilangan kita 2. Macam mana pula dengan bucu B? Darjah bagi bucu B. Darjah tu kan maksud dia bilangan tepi kan? Okey. B boleh pergi A. B boleh pergi C. Jadi bilangan 2. Okey, tengok bucu C pula. Okey, bucu C. C boleh pergi B. C boleh pergi A. C boleh pergi D. Jadi berapa? 3. Okey, sekarang bucu D. Darjah bagi bucu D. D boleh pergi C. Boleh lagi tak pergi tempat lain? Tak boleh dah. Jadi darjah kita 1. Jadi jumlah darjah adalah tambah semualah. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Jadilah 8. Kalau sebelum ni kita belajar pun ada darjah tu 2 kali bilangan tepi kan? Tengok. Berapa bilangan tepi dia? 1, 2, 3, 4. Jadi nak cari ni samalah juga 2 darab 4. Kita akan dapatlah 8. Sorry. Jumlah darjah. Okey, sekarang kita nak tengok pula macam mana graf terarah. Okey, graf terarah kita tak boleh ikut suka-suka hati kita nak tulis. Kita mesti tulis ikut arah yang diberi. Okey, yang ni. B pergi ke A. Okey. Bucu tetap sama. A, B, C, D. Tetap A, B, C, D. Sekarang kita kena tulis B pergi ke A. B, A. Okey, lepas tu B pergi ke C. B, C. Kemudian C pergi ke A. Okey, kemudian D pergi ke C. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey. Jadi penulisan tu mesti ikut arah yang diberikan. Okey, lepas tu yang ni dia suruh awak cari darjah. Darjah untuk bucu A. Kat sini dia tulis in, out. Apa maksud in? Apa maksud out? Okey. In bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke bucu A. Yang masuk ke bucu A maksudnya in. Yang out tu maksud keluar daripada bucu A. Okey, tengok yang in ada tak? Yang in berapa yang masuk ke bucu A? B pergi ke A 1. C pergi ke A 2. 2 lah. Okey, ada tak yang keluar daripada A? Tak ada, kosong. Jadi DA 2 tambah kosong 2. Okey. Kemudian tengok pula dia nak apa pula. Ada tak D masuk ke B? Ada tak yang masuk ke B? Tak ada. Tak ada yang masuk ke B. Kosong lah. Yang keluar daripada B? Ada 2. B ke C. B ke A. 2. Okey. Lepas tu tengok C pula. C ada tak yang masuk ke C? Okey. 1 masuk. D pun masuk. Jadi 2 masuk ke C. Ada tak yang keluar? 1 keluar. Alright. D. Sekarang tengok D. Ada tak yang masuk ke D? Tak ada. Yang keluar 1. Okey. Lepas tu kira lah jumlah dia berapa. Jumlah dia 2. Okey. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tetap darjah kita akan jadilah 8. Sebab tepi kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Tetap 4. Jadi nak cari jumlah darjah 2 darab 4. Tetap dapatlah 8.
Okey. Yang ni untuk graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Graf tak terarah samalah. Dia tak ada tanda anak panah. Okey. Jadi kita boleh tulis bucu dia P, Q, R, S, T. Okey. Kemudian nak tulis tepi. Tepi mana-mana lah boleh sebut je. P, T, P, Q. Boleh sebut mana-mana. Q, S, S, T, 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 Q, R, R, Q. Boleh sebut. Sebab dia tak ada tanda arah. Okey, kemudian kita boleh kira darjah untuk bucu P. Darjah bucu P. P, T, P, Q ada 2. Darjah untuk Q. Q, Q, P, Q, S, Q, R. 2 kali QR tu kan? QR 2 kali. Jadi 4. Darjah untuk bucu R. Bucu R 1, 2. 2 lah. Darjah untuk bucu S. S, Q, S, T 2 juga. Darjah untuk bucu T. S, T, S, T, P, T, T. T, T ni 2 kali kena kira. Sebabnya satu ikut arah jam. Yang kedua lawan arah jam. Sebab itulah jadi 4. Lepas tu tambah semua untuk kira jumlah darjah bilangan tepi. Dapatlah 14. Okey, kalau kira yang biasa kita buat tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 semua kan? Samalah juga dengan 2 darab 7 sama dengan 14. Okay, sekarang kita nak tengok graf terarah. Okay, graf terarah sama, gambar dia sama. Okay, cuma yang ni ada arah. P pergi ke Q. Okay. Q pergi ke R. Okay. Lepas tu R pergi ke Q. Kemudian S pergi ke Q. T pergi ke S. T, 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 P. Okay. Lepas tu darjah bagi P. Darjah bagi P. In. Ada tak yang masuk P? Ada. 1 masuk P. Ada tak yang keluar daripada P? Ada. 1. Okey. Macam tu lah juga. Sama juga buat macam yang tadi juga. Okey. Okey. D. Darjah untuk Q. Darjah untuk Q. Yang keluar 1. Okey, yang masuk in P ke Q masuk, S ke Q masuk, R ke Q masuk. Jadi 3. Okey. Kira satu-satu nanti jumlah darjah dia tetap sama, 14 juga. Sama. Okey, kemudian kita tengok apa beza graf pemberat dengan graf tak berpemberat. Okey, jenis graf. Okey, sama ada graf terarah dan graf tak terarah. Graf pemberat, graf tak berpemberat pun sama. Sama ada graf terarah ataupun graf tak terarah. Okey, tepi pula. Tepi untuk graf berpemberat, dia beri nilai atau pemberat. Sebab itulah nama dia graf berpemberat. Maksudnya ada nilai. Kalau yang graf tak berpemberat, tepi dia tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Okey, contoh. Graf berpemberat, tepi mewakili jarak di antara 2 bandar. Masa yang diambil untuk suatu gerakan. Nilai arus suatu litar elektrik. Kos dan sebagainya. Graf tak berpemberat, contoh dia tepi mengaitkan maklumat. Hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alih, peta pokok, peta buih. Okey, contoh 7.
Okey, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, yang ni kita dah belajar minggu lepas kan, nak lukis graf tu. Cuma yang ni dia bagi arah lah. Jadi awak tanda je dengan anak panah. Okey, boleh tengok yang ni. Ni. Okey, tengok yang ni ada bucu PQRSTU. Mempunyai PQRSTU. Kemudian dia bagi bucu PQ, PR, RQ, SR. Okey, yang ni dia dah tunjuk ke awak ni. Pasangan bucu arah P ke Q. Contohlah kat sini kan ada P. Yang ni yang dia bagi. Boleh juga buat lain. P pergi ke Q. Okey. Kemudian P pergi ke R. Okey. Kemudian R pergi ke Q. R pergi ke Q. Okey, lepas tu S pergi ke R. S pergi ke R. Okey, lepas tu S pergi ke Q. Lepas tu S pergi ke T. S ke T tak ada sambung mana-mana. Bolehlah nak buat ke atas pun boleh. S pergi ke T. Tak ada melibatkan apa-apa. Satu lagi bucu kita adalah U. U letaklah kat mana-mana pun sebab U ni tak ada arah. Tak ada yang ni. Okey. Okey, sekarang yang B. B bucu dia dah bagi dah. PQRS. PQRS. Ada 4 bucu. PQRS. Jumlah bucu 4. Awak tengok yang B ni. Okey, dia dah bagi PQRS. Okey, kemudian mempunyai satu gelong pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi. Okey, Q gelong. Buatlah gelong dekat Q. Lepas tu RS tu berbilang tepi. R pergi ke S, S pergi ke R, berbilang tepi. Kemudian ikut arah dia. Daripada P keluar berapa? Daripada Q keluar berapa? Buat je ni. Lengkapkan graf mengikut bilangan tepi yang masuk dan keluar pada setiap bucu. Ya. Okey, contoh 8. Rajah di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5 ialah tempat berakhir sebelum dia balik ke rumah. Okey, tentukan jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. Yang terpendek. Awak kiralah satu-satu. V1 yang sehala. V1 pergi V2, V2 pergi V5. Tamat. 600 meter tambah 500 meter. Jadi 1100 meter. Kalau daripada V1 pergi V3, lepas tu pergi V4, V5, berapa? Lepas tu amal, Mama nak mengajar ni. Okey, kemudian yang B, jarak laluan sehala yang terpanjang. Yang terpanjang pula, kira terpanjang. Tadi dah banding kan? Jadi dapat yang terpanjang daripada V1 pergi V3, V3, V4, V4, V5. Okey, yang C, bucu-bucu yang perlu dilalui. Jika jarak larian sehala adalah antara 1.4 km hingga 2.1 km. Kira jarak yang mana antara 1.4 km hingga 2.1 km. Jarak yang mana dalam lingkungan tu. Okey? Okey, sekarang tengok praktiskan diri 5.1b muka surat 138. Okey, nyatakan dua perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Tadi kita dah belajar dah graf terarah macam mana, graf tak terarah macam mana, boleh rujuk balik. Apakah maksud pemberat pada graf berpemberat? Apa maksud pemberat pada graf berpemberat? Tengok balik tadi. Okey, kemudian nombor 3, cikgu nak awak buat nombor 3 tu. Nombor 3A, nombor 3B. Okey?
Okey, kemudian buat nombor 4, nombor 3 dan nombor 4. Okey, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.